Salam sejahtera. Selamat datang ke Fix and Attack. Bersama saya, host anda, Faris Ahmed. So hari ini kami ada tetamu jemputan yang istimewa daripada Generasi Peduli Sampah. Ini saya menjemput Uma untuk hadir ke sini. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. sekali lagi ke Fasiliti Inovasi kita semula. Terima kasih kerana menjemput. Baik, Uma, saya jemput Uma hari ini tapi saya rasa Uma tidak keseorangan kan? Mungkin Uma boleh jemput siapa lagi daripada Generasi Peduli Sampah yang akan bersama-sama dengan Uma. Hari ini Oma bersama sahabat Oma, Cik Chun Lee. Silakan Chun Lee. Selamat datang Cik Hello. Chun Lee ke Fasiliti Inovasi kita semula. So hari ini kita dalam program Fix and Attack. Jadi saya nak tanya Uma, apakah kita nak buat pada hari ini? Okey, hari ini kita nak buat satu kerja tangan craft dari kaca, botol kaca. Daripada kaca. Botol kaca Fahri yang dekat dapur tu, kicap, tomato sauce apa semua ni, kita pecahkan, kita nak jadikan craft yang boleh menjana pendapatan ataupun Fahri nak bagi hadiah pada kawan-kawan. Baik. So dengar macam menarik. So apa kata kita akan terus kepada kita punya sesi pada hari ini Uma? Saya tak Uma cerita sikit macam mana ataupun apa sebenarnya latar belakang untuk program kita pada hari ini? Okey, apa yang kita nak lakukan di sini hari ini ialah kita nak gunakan botol-botol kaca ni Faris, kita nak hancurkan dia. Sebenarnya ini adalah mesin sebenar. Tinggi dia, besar dia, So sama ini adalah yang actual scale dia. Jadi apa yang kita lakukan, kita akan masukkan botol ni. Botol ni akan masuk ke dalam brum, pecah masuk ke baldi. Oh, Ya? I see. So it's dia- actually macam shredder. Dia macam shredder machine. Yeah. Tapi dia memang dibuat khas untuk botol kaca. Jadi bila kaca ni dah masuk, ini di bawah ni ialah dia punya baldi. Kita akan keluarkan inilah hasil-hasil kaca yang kita dapat. I see. So boleh saya join Uma dekat belakang sana? Sila. So apa yang kita nampak, pegang, jangan takut, tak luka. I see. Pegang. Ini ialah kaca yang kasar. Bila dia dah keluar tu, kita akan tapis dia mengikut saiz butir kaca tu. Okay. Jadi ini ialah yang kasar. Kita ada yang halus sikit. Faris buka, jangan takut, pegang, tak luka Faris. Dia seakan-akan Tunjuk macam pasir. sikit. Jatuh dia tu dia cantik kan? Yang halus. Dan yang ini ialah dari botol warna hijau, botol warna coklat. Dan ini yang dari warna coklat tu kita hancurkan lagi, dia akan jadi color yang begini. I see. So dia ada boleh go through banyak proses lah Uma. Proses menapis saja. Okay, proses Dia menapis. Kemudian yang paling halus tadi, apa yang kami lakukan, kami campurkan dengan color akrilik untuk mendapatkan color-color di mana kita selalu dengar sand art. Yep. Sekarang kita boleh buat glass art. I see. Dan jadi dia tidak membahaya. Tidak membahayakan kerana asal pasir dari asal kaca dari pasir ni bawa asir balik asal ni Faris. Okey, seterusnya apa yang kita akan lakukan di sini ialah Faris, ini ialah jenis-jenis simen. Ya, resepi untuk nak buat craft work kita ni senang sangat. Kaca campur simen, campur air, voila, siap. Alright. Insya-Allah. So dia 3 simple step saja tuan-tuan dan puan-puan. So dia memerlukan kaca, simen dan juga air tempat serta apa-apa saja mold yang kita nak. Kalau tak ada, kita boleh gunakan yang kita semula juga, Tetra Pak, exactly. ataupun apa-apa saja yang kita ada di rumah kita boleh gunakan. Umar, cuma Faiz nak tanya lah, apa sebenarnya yang menginspirasikan Umar untuk melakukan aktiviti ini? Okey, sebenarnya Faris, sejak Omar menceburkan diri Omar dalam dunia alam sekitar ni, Omar selalu tertanya-tanya, ke manakah pengakhiran kaca kita? Ramai orang tak boleh jawab. Semua kata pengakhirannya ia pergi ke landfill. Selepas tu di mana? Kerana kita tahu kaca ni dia tak akan lupus di dunia. Tapi kita boleh upcyclekan dia. Kita boleh menaik taraf dia. So apa yang kita lakukan pada hari ini ialah untuk menaik tarafkan kaca ni. Kita guna semula, kita upcycle, kita tahu value kaca ni tak akan turun. Compared pada plastik plastik ni lama-lama dia akan hancur, dia dah tak boleh kita nak buat apa. Tetapi kaca ni dia sentiasa tetap ada bersama kita. Baik. So tadi Omar dah cakap tadi kaca simen. Tahu ke Faris? Tahu ke anda? Saya cuba. Simen ni dia boleh datang bermacam-macam color juga. I see. Ni simen warna kuning, warna hijau, warna hitam.
Tapi nak beli ni sekarang tak susah, kita pergi ke Shopee saja. Ni bukan nak promo Shopee tapi itulah tempat yang paling senang untuk kita nak dapatkan. Okey, seterusnya Faris, selepas kita gunakan dah tunjukkan ni, apa yang kita perlukan untuk nak buat kita punya kerap? Tak banyak. Apa yang kita perlu, kita cek camca di dapur, kita cari semua bahan-bahan yang terpakai, yang kita tak nak kat rumah, tak payah nak beli. Cuma kalau nak beli, nak cantikkan lagi, kita beli je lah mol-mol yang Oma cakap tadi tu. Nanti kita akan tunjuk dia punya end product, ya. So hari ni apa yang Oma nak tunjuk, ini ialah daripada Tetra Pak, ya. Kita nak tunjukkan juga macam mana kita nak buatkan satu bekas yang kita gunakan Tetra Pak. Dan seterusnya nanti kejap lagi kita nak tunjukkan macam mana kita boleh nampak kaca-kaca yang cantik tadi terbenam kat dalam ni, kita boleh keluarkan untuk menunjukkan kecantikan dia. Sabar, saya nak tengok. Okey, sekarang sahabat Oma, Chun Li telah membuat sukatan-sukatan untuk kita nak buat satu produk kat sini, ya. So Chun Li, tolong beritahu macam apa sukatan-sukatannya tu. Okey, biasanya kita akan guna 50% yang kaca yang dihancur dengan 50% simen. Lepas itu kita tambah dengan air saja yang lebih kurang 30% daripada bahan ini. Alright. So sini boleh kita demonstrate macam mana kita nak mix kan barang-barang ni. Saya bagi Omar dulu tengah. Saya duduk sebelah sini. Okey. So tadi kaca dan simen yang telah Chun Li bubur tadi kita masukkan. Okey, air dia lagi. Yang botol biru. I see. So can you? So kita boleh dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan. So kita memerlukan hanya 50% tadi setiap barangan yang kita dah sediakan tadi. Kemudian dia punya step seterusnya hanya kita campurkan saja. Campur saja. Basically dia macam kita buat cekodok. Buat cekodok. Oma dekat rumah, this is menjadi satu aktiviti Oma di rumah sebenarnya. Sambil-sambil memasak, sambil-sambil mohol. Oma boleh membuat semua apa yang ada di situ. Maknanya tak susah untuk nak buatkan benda-benda ini. Cuma nak rajin dengan tidak. Betul. So apa yang kita lakukan hari ni, kita nak masukkan dia dalam mold burung hantu. Jadi bila kita dah campurkan dia semua ni, kita masukkan dia saja di sini, ya. Okey, kita masukkan, ya. Lepas kita masukkan, kita hentak-hentakkan dia sikit supaya ada air bubble dia keluar. Okay Omar, saya nak tanya lah. Of course kalau macam tu, kalau kita buat if let's say lah kalau ice, so kita memerlukan beberapa tempoh masa untuk nak dijadikan sebagai air batu. Ya. So macam mana pula dengan simen ni Omar? Simen ni, berapa jangkaan atau tempoh masa yang ideal untuk kita tinggalkan dia sementara dia boleh jadi bentuk yang kita inginkan? Untuk nak mendapatkan kekerasan dia tu, selalunya Omar tinggalkan 24 jam. 24 jam saja. 24 jam saja, kita tinggalkan sekejap. Esok kita buat kerja. Benda ni kita orang kata boleh buat sambil-sambil je Faris. Bukan ambil sambil lewat, sambil-sambil. Sambil-sambil je. Maknanya sesiapa saja boleh buat. Jadi untuk nak bagi dia nampak cantik ni, dia mengisi ni, kita masuk tu, kita ketuk-ketukkan dia. Maksudnya kita kena mampak Omar kalau ni kita gunakan sikit kita punya kreativiti. Dia ada kalau dekat ni dekat kilang-kilang dia ada mesin dia kan, untuk nak sekatakan dia. Kita DIY yang ketuk Chun Li. Punya nanti ketuk saya bagi baju putih ni. Jangan takut. Okey. Kira dah okey tu. So ini je lah. Sebenarnya senang saja. Itu kalau kita pakai mold yang mold yang tambah. So nak tunjukkan kalau kita nak pakai mold yang begini. Mold yang begini, kita tambah sikit. Dia punya atas dia sama 50% each. Yes. So it's so easy, tidak perlu nak baca buku teruk-teruk, tak ada. Just campur. Kalau pandai buat cekodok kat rumah, pandai memasak di dapur, insya-Allah boleh saja. Saya pandai tengok je Omar. Mungkin kita bisa punya praktik kan. Boleh. Okey, apa yang kita lakukan di sini, kita campurkan lagi ya dengan ni. Ya, jangan takut kerana
sesuatu yang kita buat, invention ni sebenarnya selalunya kita dapati bila kita membuat kesalahan. We inventing through mistake kadang jadi kalau nak buat ni jangan takut. Kalau kata nampak dianya tercair, tokok lagi sikit. Macam kita buat kuih lah kan. Tepung tu tak tercair, kita tokok tepung. Kalau kata terkeras, kita tokok air. Saya masukkan sikit saya punya contribution saya. Sila. Jangan takut, tak kena baju. Okey, apa yang kita buat ni, kita masukkan di sini. Okey. Tadi kan kita masukkan yang kecilnya Tetra Pak ni, kita masuk belah dalam. Kita gunakan pemberat supaya selalunya apa yang Omar lakukan, kadang kita nak tahu sampai takat mana. Selalu Omar akan ukur. Ini jadi maknanya bila kita masuk, kita letakkan dia selaras supaya bawah dia ada dia punya gap dia, tak ada lah. Kita kena pandai agak-agak. Ya, kita agak-agak dia macam ni. Ini kita tinggalkan, insya-Allah. Okey, ini hasil dia yang Omar buat. This is hasil yang Omar buat secara memakai Tetra Pak. So proses seterusnya selepas ni kita nak tahu juga mana dia punya kaca. Betul. Jadi apa yang kami lakukan selalu di sini ialah kami akan masukkan ke dalam air. Kita gunakan kertas pasir. Kita sandkan dia. I see. Kita So dengan melakukan ni kita boleh dapat satu tekstur yang lebih detail. Ya, yang kita nampak kaca-kaca tu. Nampak kaca-kaca hijau tu. Baru nampak the classic of the kaca. Kalau tidak kita nampak satu yang Putih sajalah. Putih saja. Ini dah menaikkan value Material tersebut. Ya. So these are the thing apa yang kita buat. Nampak? Dah keluar dah kaca. Ni macam zamrud ni. Ni kita gunakan kaca hijau kaca hijau. Jadi these are the thing yang kita dapat. So you can see the beauty of the glass yang kita pecahkan tadi, yang kita gunakan. Kita dapat gelas hijau tu tadi. Antara contoh botol yang warna hijau ni macam contoh botol pina. Yes, nampak ni? Inilah hasil dia. Ya, bila dah sudah macam ni, untuk nak nampakkan kecantikan dia lagi, nak menaikkan value dia lagi, apa yang kita buat ialah kita shellac-kan dia. I see. Menggunakan so kita nak shellac-kan dia, kita kena bagi kita dia kena kering keringkan dulu. Kita keringkan dulu, lepas tu kita akan shellac-kan dia. Alright. Okey, selain daripada tu ni, ini yang Omar buat awalan. Ini yang So kita ini yang hasil daripada yang dah dikeraskan selama 24 jam. So ini adalah dia punya hasil dia. Ni yang kita buat ni tapak tangan. Sebenarnya ni semua ni ialah satu pun sama juga. Apa yang kita boleh buat, tak nampak tadi kan? Jadi kita once kita shellac, kita nampak dia punya value dia, kita nampak dia punya value dia. Jadi bila kita nak bagi hadiah pada orang, ini sesuai untuk dog gift actually Kalau orang nak buat dog gift for the anybody, come and get it from us. Wah, promo sikit ni. Okey, nampak tak beza dia tadi? Yes. Dan bila kita shellac-kan lagi, subhanallah, cantik sangat-sangat. Ini sama juga yang kita buat lakukan. Bila ni kita tolakkan dia. Yang ni pasal Omar pakai simen yang putih biasa. Jadi kita tak adalah nak sandpaper dia. Jadi yang ini kita akan shellac-kan. So kita nak pergi lagi. Ini antara mold yang kita boleh gunakan. So kita DIY, buat di rumah kita sendiri. Di garden kita sendiri, pijak batu. Kita punya batu loncatan di garden kita. Subhanallah. Sesuatu yang kita dapat membanggakan diri kita. Tak payah nak beli. And hasilnya, wala. Okey, kalau kata, ini lagi satu yang kita boleh lakukan dengan menggunakan DIY. So inilah seakan-akan yang sebenarnya kalau kita buat mold dekat dalam kotak Tetra Pak tu, dia punya gandaan dia macam ni. Ini yang kita buat dari plastik. Plastik. Plastik nanti Omar tarik. Boleh ke? Jadi jangan. Patutlah ada batu dalam. Dia kalau nak buat kerja ni jangan takut kotor. Kalau takut kotor memang tak jadilah kerja dia. Dia
Okay, it will take time. Susah pula. Tolong Juli. Juli kuat ni. Okay, sementara kita tunggu Juli keluarkan ni. So, apa yang kita lakukan di sini, this is the mold for the kita punya tapak-tapak ni. And then, katalah nak cuba tapi tak ada bahan. Jangan takut. Kami, generasi peduli sampah dah mengeluarkan produk di mana kita dah campur simen dengan kaca dan juga kita ada premix gini. Balik rumah kacau-kacau saja, taruh air dah siap. Tak mahal saja, RM10 ya kita jual benda ni. Bukan apa kita nak menggalakkan. Kadang bila orang kata dah ada kaca tak ada simen, ada simen tak ada kaca, kita nak memudahkan, jadi kita buat the premix. Okay, this is what we get, you know. Apa yang kita boleh lakukan di sini, kita sandpaper di belah atas ni, and then boleh jadikan tempat pensel untuk sama juga macam kita lakukan di sini tadi. Oma, berbalik sekali yang Oma jual ni, dia cakap tidak menjadi alasan bagi mereka yang tak ada particular mission dia tadi. Exactly, tak payah. Sama juga macam projek-projek DIY yang kita beli di kedai. Kita tak perlu ada benda-benda yang begitu kan. Tak ada alasan untuk kita nak membantu alam sekitar sebenarnya. Jadi bila kita ada pihak-pihak yang telah berusaha untuk nak memecahkan kaca, mari kita support mereka. Gunakan. Jadi Faris nampak tak perbezaan dia tadi tu? Ya? Nampak di sini perbezaan dia. Yang kaca dah nampak hijau, yang ini kalau tidak kita tak nampak apa benda ni. Nampak pucat lah. Pucat. Jadi kita nampak the added value. Okay, seterusnya this is the product yang kita sangat banggakan di sini. Aku boleh bayangkan daripada pasir, kaca, kemudian dengan simen. Ya, sedikit usaha. Dan juga apa orang kata, kalau ada idea lah. So this is what happen lah, where all these things mix. Yes. Lagi satu Omar nak tekankan di sini, kadang-kadang kita ada kita punya favourite gelas. Kita punya favourite coffee cup dah pecah-pecah, tapi kita nak simpan juga. So apa yang kita boleh buat ialah kita gunakan begini. Kita boleh buatkan hiasan ya di rumah kita, ataupun kita boleh buat jualan kepada restoran-restoran yang nak memerlukannya. So aktiviti ni kita boleh keep kita punya sentimental value Actually sentimental value, menambahkan pendapatan, menolong alam sekitar. Sebenarnya kita menambahkan sahabat lagi, bersama-sama. Jadi kita nak seru pada mereka di luar sana, jom bersama-sama generasi peduli sampah, kita buat apa yang kita mampu, kita sebarkan benda-benda yang elok ini. Itu dia. So tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat tadi macam mana generasi peduli sampah yang diketuai oleh Oma telah mendemonstrasikan bagaimana cara kita untuk nak kita upcycle daripada gelas yang telah digunakan. Jadi dengan hanya menggunakan beberapa sahaja bahan, kita boleh dapat menghasilkan souvenir ataupun kata apa, door gift yang bermula dengan tiada nilai kerana kita buang barangan tersebut kepada sesuatu yang sangat bernilai dan boleh mungkin jadi sesuatu yang kita dapat cherish sampai bila-bila. So Oma, ada tak sedikit sepatah dua kata sebelum kita akhiri program kita pada hari ini? Oma nak ucapkan terima kasih pada Alam Flora kerana memberi peluang untuk Oma dan sahabat Oma Chundi menyebarkan asyik usaha inovasi kami kepada mereka-mereka di luar sana. Kalau nak bekerjasama dengan Oma, kalau nak tahu dengan lebih lagi tentang projek Glass to Craft, Glass to Class, kita Glass to Class ni, contact kita. InsyaAllah nak buat workshop boleh, nak kita datang beri ceramah tentang alam sekitar boleh. Kami sebenarnya menunggu-nunggu jemputan dari anda semua. Baiklah. So dengan itu saja, maka saya daripada Alam Flora Sungai Berhad, kami daripada Fix mengucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton program kami pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya Faris Amir. Assalamualaikum.